Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para abang semua. Video kali ini aku nak respon kenyataan lebih-lebih peralih dan Wahabi Salafi. Lebih-lebih peralih, kita tak boleh nak kata mereka Wahabi. Selagi mereka koyak, lepas tu mereka saman. Selagi boleh spin, mereka spin. Bila tak boleh spin, mereka saman. Tapi kalau kita kritik Wahabi, mereka marah pula. Lebih peralih tak mengaku mereka Wahabi, tapi dalam akidah mereka sama sahaja. Tak ada beza pun. Dua-dua kata Allah di atas arsy, dua-dua mengaku ikut salaf. Mereka bersungguh-sungguh kata mereka ikut akidah salaf, padahal akidah salaf berbeza dengan akidah Wahabi dan lebih-lebih peralih. Mereka petik nama salaf dan memanipulasikan kata-kata salaf untuk membenarkan akidah sesat mereka. Antara ulama salaf yang menjadi mangsa puak-puak ni ialah Imam Malik dengan perkataannya yang masyhur, al-istiwa ma'lum. Mereka akan berkata, al-istiwa ma'lumul makna, majhulul kaifiyati, wal imanu bihi wajibun, was su'alu anhu bid'ah. Tapi lafaz ini bukan dari Imam Malik. Lafaz yang sahih dari Imam Malik ialah, al-istiwa'u ghairu majhulin, wal kaifu ghairu ma'qulin, wal imanu bihi wajibun, was su'alu anhu bid'ah. Lihat dalam kitab Imam Baihaqi, Asma' wa Sifat, jilid 2, muka surat 304 dan 305. Oleh itu, video kali ini aku nak jelaskan maksud sebenar perkataan Imam Malik yang ditunggang oleh Wahabi dan lebih peralih. Aku akan kongsikan tafsiran dan syarah-syarahan dari ulama muktabar salaf dan khalaf berkenaan perkataan Imam Malik. Kerana khairu man yafhamu kalamal ulama humul ulama'u. Orang yang terbaik memahami kalam ulama adalah ulama sendiri. Bukan pandangan aku sendiri, aku hanya kumpulkan tafsiran ulama dan kongsikan kepada hampa supaya kalau nanti hampa dengar puak-puak tu goreng kalam Imam Malik, hampa boleh jawab, paling kurang hampa tahu puak tu nak kencing hampa. Jadi puak-puak tu menggunakan kalam Imam Malik sebagai dalil untuk mengisbatkan Allah bersemayam di atas arsy. Mereka faham perkataan Imam Malik al-istiwa ma'lum, yakni maklum makna. Artinya diketahui makna zahir istiwa itu. Makna zahir istiwa yang dimaksudkan ialah bersemayam, menetap, duduk, meninggi dan banyak lagi. Semua makna-makna tersebut menunjukkan kepada sifat-sifat baharu yang mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka faham dari kalam Imam Malik al-istiwa ma'lum adalah Imam Malik beriktikad Allah bersemayam di atas arsy, dan kalam Imam Malik wal kaif majhul ialah tidak dapat diketahui bagaimana Allah bersemayam. Sebab tu mereka kata mereka ikut akidah salaf dengan dalil kalam Imam Malik dan menjadikan kalam Imam Malik sebagai dalil atau hujah Allah berada di atas arsy. Dan inilah tafsiran semua ulama Wahabi yang sudah tentulah mereka bukan ulama salaf. Baik, sekarang kita lihat pula ulama muktabar ahli sunnah salaf dan khalaf menafsir kalam Imam Malik. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata kalam mereka al-istiwa ma'lum ialah al-istiwa ma'lumul wujud, yakni diketahui adanya istiwa bagi Allah kerana Allah mengatakan dia beristiwa dalam Al-Quran. Lihat dalam kitab Zammut Ta'wil li Ibnu Qudamah muka surat 26. Jadi dapat kita ketahui dari kalam Imam Malik bahawa istiwa tu maklum ialah diketahui adanya istiwa bagi Allah. Bukan bermaksud maklum tu diketahui makna istiwa. Dari sini kita dapat tahu bahawa Imam Malik berpegang atas jalan tafwid, yakni menyerahkan makna istiwa pada Allah. Kemudian Imam Ibnu Zaruni berkata maksud kalam Imam Malik al-istiwa maklum ialah sifat ini, iaitu sifat istiwa disandarkan kepada Allah yang sabit baginya. Maka kita ketahui sabitnya sifat ini, yakni sifat istiwa bagi Allah melalui Al-Quran. Lihat dalam kitab Al-Idahu fi Usuluddin li Ibnu Zaruni muka surat 335. Jadi dapat kita ketahui bahawa maksud kalam Imam Malik al-istiwa maklum dari tafsiran Imam Az-Zaruni ialah sabit bagi Allah bersifat dengan istiwa, diketahui dari Al-Quran. Bukan bermaksud istiwa tu diketahui maknanya seperti Wahabi dan lebih-lebih peralih faham. Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Maliki berkata kalam Imam Malik adalah dalil tafwid makna ayat mutasyabihat. Lihat dalam kitab Al-Muwafaqat Li-Syatibi jilid 5 muka surat 391. Imam Fakhruddin Ar-Razi berdalilkan dengan kalam Imam Malik atas bahawa sahnya bagi mereka yang berpegang bahawa ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh ditafsir dan tiada siapa yang mengetahuinya melainkan Allah. Lihat dalam kitab
Tafsir Ar-Razi jilid 7 muka surat 154. Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali berdalilkan dengan kalam Imam Malik atas tafsir pada ayat-ayat mutasyabihat seperti al-istiwa. Lihat dalam kitab Daf'u Syubhati Tashbih li Ibnul Jauzi muka surat 122. Imam Ahmad Rifa'i Asy-Syafi'i berdalilkan dengan kalam Imam Malik atas bahawasanya mazhab salaf mentanzihkan Allah dari sifat-sifat baharu dan menyerahkan pengetahuannya kepada Allah pada ayat-ayat mutasyabihat dan ketiadaan menakwilnya dan diam daripada mentafsirnya. Lihat dalam kitab Al-Burhanu Al-Mu'ayyad Lil-Rifa'i muka surat 17. Imam Abu Laits Samarqandi berdalilkan kalam Imam Malik atas bahawasanya mazhabnya pada nas-nas mutasyabihat ialah kami membacanya dan beriman dengannya dan kami tidak mentafsirkannya. Lihat dalam kitab Tafsir As-Samarqandi jilid 1 muka surat 65. Banyak lagi ulama-ulama muktabar ahli sunnah yang menjadikan kalam Imam Malik sebagai dalil untuk menafikan Allah bersemayam dan menetap di atas arsy. Hanya ulama Wahabi dan lebih-lebih peralih yang berusaha keras menjadikan kalam Imam Malik sebagai dalil untuk membenarkan akidah seorang-seorang mereka dan berselindung dalam kata-kata ulama salaf yang mereka tunggang. Akhir sekali aku nak kongsikan satu riwayat dari Imam Malik, dan riwayat ini dengan jelas menunjukkan bahawa Imam Malik berpegang dengan cara mentafwid atau menyerahkan makna nas-nas mutasyabihat kepada Allah tanpa dinyatakan makna nas-nas tersebut. Berkata Imam Syamsuddin Az-Zahabi Asy-Syafi'i, barang yang terpelihara daripada Imam Malik adalah riwayat daripada Al-Walid bin Muslim bahawasanya ia bertanya kepada Imam Malik berkenaan hadis-hadis sifat, maka Imam Malik berkata, amirruha kama ja'at bila tafsir, yakni lalukanlah nas-nas tersebut seperti mana ia datang tanpa mentafsirkannya. Lihat dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala Tarjamatu Malik jilid 8 muka surat 105. Dan satu riwayat lagi oleh Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Wahbi. Ketika Imam Malik ditanya oleh seorang lelaki bagaimana istiwa Allah, maka Imam Malik menjawab, seperti mana Allah mensifati dirinya, jangan ditanya bagaimana dan kaifiat terangkat daripadanya. Lihat dalam kitab Al-Asma' was Sifat lil Baihaqi jilid 2 muka surat 305 dan 306. Dengan jawapan Imam Malik ini, ketahuilah kita bahawa Imam Malik bersama dengan ulama-ulama salaf yang lain mentafwid dan menyerahkan makna nas-nas mutasyabihat tanpa memaknakan nas-nas tersebut. Kesimpulannya, akidah Wahabi dan lebih-lebih peralih tidak sama seperti akidah ulama salaf. Mereka hanya mencemarkan nama salaf dan berbohong atas nama salaf. Hanya orang-orang yang bodoh yang tidak mempercayai ulama-ulama silam sahaja yang akan percaya dengan Wahabi dan lebih-lebih peralih. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.